Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Terima kasih kepada Timbalan Pengurusi Tetap, pada seluruh pimpinan Majlis Syura Ulama, pada seluruh pimpinan PAS Pusat, para perwakilan, pemerhati, para muktamirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama Selangor mengucapkan ribuan terima kasih atas penghormatan yang diberikan pada pagi ini untuk memulakan perbahasan menerima suluh ucapan dasar daripada Tan Sri Tuan Guru Presiden pada hari semalam. Dan Selangor menyokong penuh ucapan dasar yang telah pun dibentangkan semalam, yang syarat dengan maklumat-maklumat, arahan-arahan dan hala tuju untuk sama-sama kita hadam, untuk sama-sama kita teliti agar dia menjadi panduan kita untuk meneruskan gerak kerja kita. Dan Selangor juga pada pagi ini mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban wa welcome kepada seluruh para muktamirin daripada negeri yang PAS belum ada kerusi seperti Sarawak, sampailah ke negeri yang PAS menang tanpa pembangkang, Terengganu. Jenis PAS tak ada hati perut, tak bagi satu pun pada pembangkang. Saudara yang dikasihi sekalian, ucapan dasar yang telah pun dibentangkan oleh Tuan Guru Presiden semalam, yang meletakkan satu harapan yang tinggi kepada seluruh ahli untuk mendukung bersama supaya kita akan mencapai paling tidak sebagai salah satu daripada gerak kerja kita untuk menghadapi pilihan raya bagi penggal yang ke-16. Satu ucapan yang dibentangkan yang mesti diteliti dan dihadam oleh seluruh ahli-ahli supaya tidak ada ahli yang tertinggal dalam memahami arahan-arahan yang telah pun dibentangkan atas tema adil, prihatin dan berkebajikan. Tan Sri Tuan Guru Presiden dalam ucapan telah menegaskan soal prinsip, soal hala tuju, dan juga soal untuk menjaga sokongan daripada pengundi-pengundi dalam pilihan raya bagi penggal yang ke-15 baru-baru ini. Satu pencapaian yang sangat menakjubkan. Setakat ini alhamdulillah, melalui sokongan rakyat yang tinggi dalam pilihan raya baru-baru ini, buat pertama kali sejak daripada alam ini wujud lagi, kita telah berjaya meletakkan 43 ahli parlimen, 147 ahli Dewan Undangan Negeri, dan kita telah dapat mentadbir 4 negeri
terutama negeri-negeri majoriti pengundi Melayu Islam di utara negara kita. Dan alhamdulillah waktu yang sama Selangor juga tidak ketinggalan. Walaupun belum dapat untuk menguasai kerajaan, tapi buat pertama kali juga sejak alam ini wujud, kita telah dapat menyenaraikan pembangkang seramai 22 orang yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Ini satu pencapaian dan satu dokongan daripada pengundi-pengundi, satu keyakinan. Kerana daripada 22 yang kita menangis, semuanya adalah dari calon-calon, sama ada daripada PAS, 10 daripada PAS dan 12 daripada Bersatu. Semuanya adalah wakil-wakil rakyat yang beragama Islam. Berbanding dengan PHBN yang hanya memenangi 16 kerusi bagi ahli Dewan Negeri Melayu dan 18 yang bukan Melayu. Kita yakin sokongan yang besar pengundi-pengundi Melayu ini sebagai satu signal, sebagai satu isyarat penting bahawa pada PAS-lah diletakkan tanggungjawab untuk membawa misi, membawa satu perjuangan bagi memantapkan kedudukan bukan sekadar bangsa, tetapi ialah kedudukan agama, bangsa, dan begitu juga soal bahasa dalam negara kita. Maka perjuangan kita mengajak orang Melayu dan mengajak orang Islam untuk memahami dan intimat kepada agama kita sendiri sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga untuk kita mengajak prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, dan begitu juga untuk kembali memahami dan menggunakan bahasa. Perjuangan terhadap bahasa ini suatu yang tidak diletak pada pundak yang lain melainkan kepada PAS dan kepada Perikatan Nasional melalui isyarat signal yang dibuat melalui pilihan raya baru-baru ini. Maka oleh sebab itu, inilah keputusan yang kita capai. 1% yang tinggi undi daripada terutama sekali pengundi-pengundi Melayu menjadi satu harapan yang terlalu besar. Dan PAS mesti menyambut harapan ini dengan melaksanakan kerja yang akan memberikan keyakinan kepada ataupun kepercayaan daripada pengundi-pengundi untuk tempoh masa yang akan datang. Satu signal yang diberikan bukan satu yang main-main, tetapi mengajak kita untuk semua bekerja. Dan alhamdulillah, inilah di atas kebijaksanaan, petunjuk daripada Allah dan kebijaksanaan pimpinan-pimpinan kita, terutama daripada Tuan Guru Presiden dalam rangka politik dalam negara, sehinggalah alhamdulillah kita dapat menempatkan satu jumlah yang tinggi ahli-ahli parlimen kita di peringkat parlimen 4 negeri dan juga 147 ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Saudara yang dikasihi sekalian, namun dalam masa yang sama, dalam kita bermuhasabah terhadap pilihan raya baru-baru ini, ada 1-2 hal yang saya pasti perlu untuk kita teliti, terutama sekali dalam soal, sebab bila kita menyebut soal muhasabah pilihan raya, maka kita bukan sahaja bercakap dalam soal keputusan yang kita capai, tetapi mesti melihat daripada seluruh persediaan calon, persediaan jentera, hubungan baik kita dalam coalition kita, dalam Perikatan Nasional, semua ini mesti diambil kira supaya jangan sampai kita membiarkan satu-satu kerusi yang kita tandingi terlepas kepada musuh-musuh kita tanpa kita teliti melalui satu perbincangan yang betul-betul menilai kepada soal winnability ataupun soal keboleh menangan
sebagai peratus paling tinggi yang kita mesti putuskan. Sebab itu kita berterima kasih pada pimpinan-pimpinan kita, pasukan yang berbincang dalam Perikatan Nasional untuk menentukan dekat-dekat dengan pilihan raya. Maka pimpinan berbincang untuk menentukan siapa nak bertanding di kerusi ini, di Dewan Undangan Negeri ini, parti mana nak bertanding. Kita bincang, alhamdulillah pimpinan. Dan memang pimpinan-pimpinan kita punya pimpinan yang bijaksana dalam soal perbincangan. Alhamdulillah, pimpinan-pimpinan kita hebat. Kita, sejauh saya berjalan, saya tak nampak kehebatan, melainkan ada dalam PAS, pimpinan-pimpinan gerakan Islam. Daripada pimpinan yang buat kerja sampai tak cukup masa untuk pejam mata, sampailah peringkat pimpinan yang boleh pejam mata sambil buat kerja. Kita ada pimpinan-pimpinan ini, pejam mata 3 artikel dia boleh siap. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada juga pemimpin dia bercakap sambil pejam mata. Ada juga dia. Tengok doa wehdah, tahu doa dah tadi dah. Sambil pejam, habis selesai doa wehdah dia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu dalam perbincangan ini, saya harap perbincangan ini jangan dilakukan bila dah dekat dengan pilihan raya. Sekarang perlu ditubuhkan pasukan, bukan sekadar bincang soal siapa nak bertanding di kerusi ini, siapa nak bertanding di kerusi ini, tetapi bincang sekarang untuk menentukan, menilai tentang kekuatan, bantuan kekuatan yang mesti diberikan kepada satu-satu DUN. Kita ambillah di kawasan parlimen ataupun DUN yang Perikatan Nasional belum menang lagi. Yang menang kita tak payah usik, yang belum menang, yang sepatutnya kita menang. Yang ini yang perlu dibincangkan, dan perlu ada satu panduan, perlu ada satu benchmark, perlu ada satu piawaian yang mesti diberikan. Apakah bentuk-bentuk, apakah piawaian sehingga melayakkan satu-satu parti akan bertanding di tempat itu. Kita tak nak hanya meletakkan calon sedangkan jentera mereka tidak ada. Sebab soal calon ni bukan soal main-main, tuan-tuan sekalian. Dulu tak ada orang nak jadi calon PAS ni, bertolak-tolak jadi calon PAS ataupun jadi calon pilihan raya. Sekarang tuan-tuan sekalian, yang bertongkat pun boleh hilang tongkat, yang berselerak rambut bila jadi calon boleh lurus belah tepi, tuan-tuan sekalian. Ni soal calon. Sebab itu perlu diteliti dengan baik daripada sekarang. Sebab ada kawasan, ada parti yang dia tak ada jentera, hanya seorang-seorang dia bawa dia punya resume pergi jumpa pimpinan, boleh jadi calon. Saya tak payah sebut lah. Kawan tak payahlah kira sangat. Baru sekali. Yang ini yang mesti dinilai. Sebab itu kita harap tidak hanya dekat pilihan raya baru tubuh, sekarang sudah boleh dibuat. Maknanya kalau tidak mencapai kepada piawaian ini, tak kira sama ada PAS, sama ada Bersatu, dia tak perlu untuk meletak calon di situ. Dan kita lupakan sekejap, umpamanya di Selangor, kita nak sebut, meletakkan syarat dalam satu-satu parlimen kena ada dua-dua parti yang bertanding. Ya, kita terima kalau mereka mempunyai jentera, PAS punya jentera yang kuat, dia punya jentera yang kuat, boleh kita letak. Tetapi kalau jentera pun tidak ada, kalau orang pun tidak ada, calon pun terpaksa terkial-kial nak mencari, tiba-tiba nak letak peraturan ini, akhirnya kita terlepas kerusi yang patutnya kita menang jadi tidak menang. Tuan-tuan setuju tu? Jadi tuan-tuan sekalian, yang ini yang kita minta supaya pasukan ini mestilah bermula daripada sekarang. Bentuk daripada sekarang, bincang pimpinan-pimpinan dalam Perikatan Nasional. Kita teropong, kita tengok satu-satu parlimen, satu-satu DUN, siapa yang paling layak di situ, supaya kita dapat menilai kebolehmenangan itu sebagai asas untuk kita membuat keputusan. Saya antara ahli yang patuh dengan arahan.
Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Pengurusi Timbalan Pengurusi Tetap, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada seluruh pimpinan, perwakilan dan pemerhati yang datang ke Selangor pada kali ini cuma sebagai tuan rumah bersama dengan wilayah dan PAS Pusat. Saya mohon berbanyak kemaafan kerana mungkin kurang keselesaan dengan keadaan hujan yang turun begitu lebat menyebabkan gangguan-gangguan dalam program kita di tapak gerai kita, ada sikit gangguan. Jadi kami mohon berbanyak kemaafan, tapi jangan syirik. InsyaAllah bila-bila masa buat di Selangor kita akan terima lagi, dan insyaAllah kita boleh sediakan dewan yang besar sebegini ataupun lebih besar daripada ini insyaAllah. Dan ucapan ribuan terima kasih kepada pimpinan yang bersedia untuk turun ke Selangor pada kali ini. Mohon keampunan daripada Allah, kemaafan pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.